Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam 1, Imam 2 dan pegawai syarak, seluruh ahli jawatankuasa Lembaga Masjid Al-Faizin, seluruhnya hadirin hadirat, dan bersama kita juga ada insyaAllah Ustaz Faizal Ismail, iaitu madrasah daripada Darul Tauhid Kampung Batak, Pokok Mangga Melaka, bersama anak tahfiz kita, bersama-sama untuk meraihkan majlis keraihan pada malam ini, iaitu majlis sama-sama kita doa istighfar bulan Rajab. Malam ini 16 hari bulan Rajab, sudah habis separuh tuan-tuan Rajab. Jadi alhamdulillah kita berada dalam bulan yang Allah telah muliakan, dan sesiapa memuliakan bulan-bulan Allah Ta'ala, pasti akan Allah muliakan dunia dan akhirat. Ini yang kita nak raih pada malam ini, tuan, nak muliakan bulan yang Allah muliakan. Hadirin hadirat sekalian, bulan Rajab sahih dalam Al-Quran, Allah yang memuliakan sejak Allah jadikan alam ini. Nanti rujuk di Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36. Allah menerangkan bila Allah jadikan langit dan bumi, belum ada manusia, tuan-tuan, belum ada manusia lagi. Bila Allah jadikan langit dan bumi dan Allah menentukan peredaran langit dan bumi 1 tahun 12 bulan. Dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Arba'atun hurum, bulan yang Allah muliakan. Maka dalam hadis Nabi SAW menerangkan 4 bulan itu 3 bulan berturutan, 1 bulan berasingan. Bulan yang berturutan itu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Ini bulan-bulan haji, tuan-tuan. Maklum, haji ialah bulan yang Allah muliakan. Dan bulan yang berasingan, bulan 7, iaitu bulan Rajab. Kita sudah berada dalam bulan ini. Oleh sebab itu, kata tuan-tuan guru kita, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, baru ini, dan ceramahnya dikatakan, tuan-tuan, bila datang peluang-peluang ini, jangan lepaskan peluang ini. Kerana bila peluang ini tak ada, maka tak adalah kelebihannya. Mengambillah peluang, tuan-tuan, bila kelebihan-kelebihan yang datang kepada kita, insyaAllah. Lebih-lebih lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Dari segi amalannya, dari segi tempatnya, dari segi doanya. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat kebaikan-kebaikan yang banyak daripada kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatian yang dirahmatilah, bila sampai bulan Rajab saja Rasulullah ada doa istimewa. Bagaimana yang kita baca tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapakah doa ini dibaca Nabi SAW? Kerana mulianya 3 bulan ini. Dan 3 bulan ini dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Sya'ban asyhari. Dan Sya'ban bulan aku, kata Nabi SAW. Ramadan syahrul ummati. Dan Ramadan bulan umat aku. Beruntung kita, tuan-tuan, menjadi umat yang mulia, umat yang amat-amat dicemburui oleh umat-umat dahulu, sehingga Nabi Musa mohon pada Allah nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, marilah kita kenali diri kita, tuan-tuan, agar kita benar-benar menyanjung dan menghargai kurniaan besar daripada Allah Ta'ala ini, jadi umat yang mulia, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi perhatian yang bermasalah, maka doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab, dan juga berkatkan kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, ya Allah, panjangkan umur dapat jumpa Ramadan, untuk mengambil kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang ada dalam Ramadan. Saya ingin ambil masa tak panjang, tuan-tuan, lebih kurang 45 minit atau paling tinggi 1 jam, tuan-tuan. Saya, kerana ada benda banyak yang diuraikan pada malam ini, lebih khusus tentang doa istighfar Rajab ini. Bukan doa biasa, tuan-tuan, doa yang luar biasa. Ya, doa istighfar Rajab. Jadi perhatian yang dirahmatikan, Alhamdulillah, tuan guru saya Al-Habib Abdullah Al-Bashir, namanya di bawah, tuan-tuan. Alhamdulillah yang mengijazahkan doa istighfar ini. Dan Alhamdulillah dapat daripada tuan gurunya. Dan katanya doa ini disusun oleh ulama besar di Yaman, tuan-tuan. Ya.
Oleh kerana pentingnya bulan Rajab ini, ramai ulama telah menyusun doa istighfar dan disandarkan pada bulan Rajab kerana mulanya bulan Rajab. Sebab itu kita lihat dalam kitab-kitab banyak doa istighfar bulan Rajab. Satu lah lain tak sama tuan-tuan. Tapi yang saya dapat ini, yang kita dapat pada malam ini, tuan luar biasa pada saya lah, kerana ada dua bentuk istighfar. Nak cerita sikit orang alim yang menyampaikan istighfar ini, walaupun Allahyarham telah meninggal dunia 36 tahun dulu, itu tahun 1988. Tapi itulah, setiap tempat Allahyarham mengajar, dia niat nasihatkan anak muridnya supaya muliakan bulan Allah. Muliakan bulan Allah. Bulan Rajab ni apa nak katakan? Bulan Rajab ni tuan-tuan, yang pertama, tingkatkanlah amal-amal salih yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau zaman dahulu Allah Ta'ala tak benarkan perang dalam bulan Rajab ni, atau 4 bulan inilah, kerana bagi memuliakan bulan ini. Sebab itu para hadirin yang berhati-hatilah, berhati-hatilah dalam bulan Rajab ni, ya. Jangan buat amal-amal yang mengundang kemarahan Allah. Kalau bulan yang mulia pun kamu nak mengundang kemarahan Allah, sebab itu tuan-tuan, orang yang buat dosa dalam bulan Rajab ni, dia punya dosa berganda-ganda. Buat maksiat dalam bulan Rajab ini, dosanya berganda-ganda, kerana ini bulan Allah muliakan, tetapi dia tak muliakan bulan ini. Bahkan dia melakukan dosa dan maksiat. Oleh sebab itu tuan-tuan, Rasulullah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. So, daripada itu tuan-tuan Allahyarham ini, sebagai sama-sama kita ambil makluman tuan-tuan, biasanya ulama-ulama akan cerita tentang benda-benda yang baik untuk jadi tauladan kita. Allahyarham telah meninggal dunia saya dari 36 tahun lebih kurang lah. Tapi amalan yang dianjurkan sampai sekarang bertebaran tuan-tuan. Ini pula dah ada TikTok tuan-tuan, satu dunia ada banyak baca semua. Alhamdulillah. Sebelum meninggal dunia, Allahyarham biasa sakit tuan-tuan, masuk hospital Johor Bahru, kemudian pindah ke hospital Muar, kemudian balik ke rumahnya Jalan Daud tuan-tuan, sebelah keluar Jalan Daud. Rupanya Allah Ta'ala nak memilih hari yang paling istimewa untuk Allahyarham. Allah jemput kembali ke rahmatullah Allahyarham ini pada pagi subuh hari Jumaat 1 Rajab. Ini bukan koinsiden tuan-tuan, ini bukan koinsiden. Ini adalah anugerah besar Allah kepada orang yang muliakan bulan Allah. Pasti siapa yang muliakan bulan Allah Ta'ala dengan terutama sekali dengan banyakkan istighfar, bertaubat dan buat meningkatkan amal-amal salih, maka insya-Allah kita juga dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Peluang ada di hadapan kita, rebutlah tuan-tuan. Tapi kalau peluang ni dah tak ada lagi, sebab kita tak tahu tuan-tuan tahun depan jumpa Rajab atau tidak. Takut-takut Rajab tahun ni pun entah dapat sempurna atau tidak kita jumpa tuan-tuan. Berapa ramai orang awal-awal dah meninggal dunia tuan-tuan. Sebab itu marilah kita ambil peluang kemasan ini, insya-Allah. Jadi sebelum daripada itu saya ucapkan terima kasihlah kepada masjid ini, walaupun masa yang singkat tuan-tuan. Saya tengah mengatur tuan-tuan, setiap malam ada penuh, setiap malam penuh. InsyaAllah malam esok di masjid Bukit Darat, Tanjung Keling. Kemudian di Surau Al-Hakim, Bukit Piatu, Taman Bukit Piatu Mutiara. Kemudian di Surau Surau Taman Ringgit Jaya. Jadi penuh program insyaAllah. Selama sebulan ni penuh setiap malam. Kita nak biar alhamdulillah masyarakat kita meningkatkan, terutama sekali meningkatkan keberkatan-keberkatan dalam bulan-bulan yang mulia ini. Sekarang kita pergi, dan perkataan ini selalu kita sebut barakat-barakat. Apa makna barakat tuan-tuan? Nah, ini kita belajar sikit lah. Oh, kata barakat ni, berkat ni. Dalam doa kita banyak sebut barakat. Memang sebut barakat tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dalam doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama kita ambil maklum apa makna barakah tuan-tuan, barakat. Sampai nama restoran pun restoran barakat, macam-macam ada lah. Ada surau Al-Barakah, ada lah. Apa makna barakat tuan-tuan? Barakat dalam bahasa Arab dia panggil zidul khair, bertambah-tambah kebaikan. Bertambah-tambah kebaikan. Maksudnya barakat itu akan menambahkan kebaikan-kebaikan. Kalau umur yang berkat, umur itu dapat banyak buat kebaikan. Walaupun umur pendek,
Tapi kalau berkat umur itu, maka bertambah-tambah kebajikan. Ulama selalu beri contoh, antara contoh-contoh yang paling mudah tadi ialah Imam Nawawi. Umur tak lama, 45 tahun saja Imam Nawawi. Tapi kena alimnya, banyak mengarang kitab tuan-tuan. Dan kitabnya tentang, kalau orang baca tuan-tuan, 100 tahun pun tak habis. Imam Nawawi meninggal dunia 45 tahun. Itu maksudnya umur berkat. Walaupun pendek tapi banyak kebaikan. Antara Imam Nawawi yang menulis kitab yang paling terkenal, Riyadhus Salihin. Ya, taman-taman syurga. Riyadah untuk orang-orang yang nak masuk syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau rezeki yang berkat, rezeki tak banyak, gaji ni tak banyak tuan-tuan, tapi oleh kerana rezekinya berkat, Masya Allah, keluarganya bahagia, semua dalam keadaan yang baik tuan-tuan. Tapi kalau rezeki tak berkat, walaupun satu bulan 50,000 gaji tuan-tuan, kadang-kadang RM1 pun tak berbat pergi kepada benda yang baik, semua habis pada tempat yang tak baik. Itu maksudnya rezeki yang tak berkat. Sebab itu Rasulullah minta, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah tambahkanlah kami kebaikan-kebaikan dalam bulan Rajab ini. Bulan yang mulia ni tambahkan lagi kebaikan-kebaikan. Itu yang kita minta tuan-tuan. Itu yang usahakanlah. Kemudian dan begitu juga bulan Syaban, tambahkan lagi keberkatan dalam bulan Syaban, kebaikan-kebaikan, maksudnya amal-amal soleh, tingkatkan puasa, tingkatkan bacaan Quran, zikir, sedekah, tuan-tuan. Kita ingat masa dulu datuk nenek kita tuan-tuan, mereka belajar tak ke mana lah. Ustaz-ustaz kampung dia datang surau tuan-tuan dia. Antaranya macam Mu'alim Haji Wahid datang ajar lah. Tapi orang dulu tuan-tuan dia pegang betul tuan-tuan. Kita masih ingat lagi, tapi sekarang wallahualam lah. Dulu kita ingat tuan-tuan tahun 50-an dulu, kalau bulan Syakban, oleh kerana digalakkan untuk kita buat amal kebaikan, terutama sedekah, dulu terkenal dengan kenduri kuih. Kenduri kuih, tulang kuih tuan-tuan. Bulan Syakban kenduri kuih, bulan Rejab kenduri kuih, bulan Syakban kenduri nasi. Saya ingat kenduri nasi masih ada lagi. Masih ada lagi. Terutama lagi 3 hari nak puasa baru nak kenduri, Masya Allah, kelang kabut Imam Bilal tuan-tuan. Pernah satu ketika tuan-tuan, saya pun telefon suri rumah, Ustaz tolong datang Ustaz, Bilal tak boleh datang, semua dah booking tuan-tuan. Apa dah booking? Semua orang dah booking tuan-tuan. Tolong datang, saya pun kesian tuan-tuan. Berapa orang bawa Ustaz? Bawa Ustaz. Saya dapat 3 orang, 4 orang masuk lain, 4 orang. Pergilah tuan-tuan, pergi, Masya Allah. Dulang ada 8 dulang tuan-tuan, orang 4 orang. Begitu tu orang nak kenduri nak menyambut Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Dan bila sampai Ramadan, sampaikan umur Ramadan dengan tujuan tuan-tuan kita mengharapkan keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam Ramadan. Lepas itu 2 bulan lebih awal dah berdoa, 2 bulan lebih awal dah buat persiapan tuan-tuan, meningkatkan kebaikan, bertaubat, agar Ramadan betul-betul tuan-tuan kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa pun program besar-besar tuan-tuan, Olimpik ke bawah tuan, dia tak terus Olimpik. 2 bulan, 3 bulan sebelum tu dah ada dia punya persiapan tuan-tuan. Yang atlet dah bersedia tuan-tuan. Tak akan terus nak masuk bertanding je. Begitu juga Ramadan tuan-tuan, setahun sekali ni. 2 bulan paling kurang dah buat persiapan. InsyaAllah. Jadi hadirin yang hadirin, kenapa perhadirin yang dohmatilan? Kalau bulan Ramadan ini juga tak mau juga bertaubat. Bulan Ramadan juga tak mau juga ibadat. Bulan apa lagi tuan-tuan? Dalam bulan yang paling mulia pun tak mau hampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Tak mau buat taat. Bahkan buat maksiat dalam Ramadan. Masya Allah, itu bahaya tuan-tuan. Bahayanya, mungkin selalu kita dengar tuan-tuan hadis Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita terjauh daripada perkara inilah tuan-tuan. Hadisnya berdasarkan satu ketika Nasrullah naik di atas mimbar Rasulullah nak baca khutbah. Tiba-tiba sahabat dengar dengan jelas. Satu masjid dengar Rasulullah kata amin di tangga yang pertama, tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga amin. Tak pernah Rasulullah kata demikian. Lepas saja Rasulullah khutbah, sahabat-sahabat menyumpah Rasulullah, bertanya kenapa Rasulullah kata amin 3 kali. Saya tak sebut 3 kali dalam panjang masa, ambil satu je lah yang ada kaitan dengan ini. Kata Nabi, ketika aku naik mimbar tadi, Jibril turun menyampaikan salam dari Allah dan mengkhabarkan, ya Muhammad, datang Ramadan dan berlalu Ramadan. Kalau sesiapa daripada umatmu tak dapat keampunan dari Allah,
maka orang tu celaka dan neraka lah dia. Ya Muhammad, katakan amin. Maka kata Allah, kata amin. Berhati-hati, ini telah didoakan oleh Nabi atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Apa maksud azan? Dalam bulan Ramadan, berlalu bulan Ramadan, tak dapat keampunan Allah. Bulan keampunan yang besar bulan Ramadan, tuan-tuan. Rajab sudahlah, memang dia diampunkan, bulan taubat. Bulan Ramadan lebih istimewa lagi, tuan-tuan. Sebab itu kalau bulan Ramadan tak mau juga hampirkan diri kepada Allah, tak mau bertaubat dan masih buat dosa, maka berhati-hati, sudah didoakan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Apa doa Nabi, tuan-tuan? Bukan doa Nabi, doa yang diperintahkan Allah, iaitu sesiapa datang Ramadan, berlalu Ramadan, tak dapat kampunan Allah, maka orang tu celaka dan neraka, dan dah didoakan oleh Rasulullah. Amin. Jadi berhati-hatilah para hadirin yang berkenan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan kita sikit sebanyak dah buat persiapan lah, Saya ingat masa dulu, tuan-tuan, antara amalan orang dulu, tuan-tuan, sebelum bulan Ramadan, rumah dah dibersihkan, dibuang salah abuk-abuk, tuan-tuan. Dulu pula rumah tanah lantai, rumah kayu dulu lantai. Saya kecil-kecil buat kena sental, tuan-tuan. Nak menyambut Ramadan, lantai-lantai rumah, ya. Pakai brus yang macam tembaga, tuan. Lantai rumah, bersih rumah, tuan-tuan. Bukan saja amalan nak bersih, bukan saja badan bersih, rumah pun bersih kerana nak menyambut Ramadan. Kita menyambut raya bersih, tuan-tuan. Menyambut Ramadan lebih kurang, tapi raya, Masya Allah, ya. Baru seminggu puasa, dia punya hantu raya dah sampai. Panggil hantu raya, berantu, tuan-tuan. Masya Allah. Itulah malam seminggu yang pertama lah ramai terawih. Lepas tu, tuan-tuan, dah kena hantu raya, tuan-tuan. Nasib baik imam tak kena hantu raya. Kalau tak ada, habislah kita, tuan. Terawih pun tak ada. Nasib baiklah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, nak ringkas lagi. Ringkas. Maka antara kelebihan bulan Rajab ini, bulan keampunan Allah. Kita nak tumpukan itu saja, tuan. Walaupun banyak ulama-ulama mengambilkan daripada hadis-hadis Nabi SAW, secara ringkas sajalah, tuan-tuan. Berdasarkan hadis, maka ulama buat simpulan, tuan-tuan. Katanya Rajab ini bulan menabur benih, Sya'ban bulan menyiram tanaman, dan Ramadan bulan menuai. Ibarat kalau menanam, tuan-tuan, inilah bulan Rajab ni menabur benih. Buat kebaikan-kebaikan, biar hasil akan datang. Terutama dengan taubat. Dan tingkatkanlah amal-amal saleh, tuan-tuan, ya. Bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, bulan seolah-olah menanam, siam, tauk baju, tuan-tuan, biar subur lah. Dan Ramadan, bulan menuai, bulan memungut hasil-hasilnya. Tapi kalau bulan Rajab tak ada nanam apa-apa, tuan-tuan, takkan Ramadan nak menuai, tak ada benda lah. Itu yang lara je Ramadan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Rajab mensucikan badan, Sya'ban mensucikan hati, Ramadan mensucikan rohani, roh kita. Dalam kita ni ada tiga unsur lah. Satu adalah badan, jasad, yang kedua ada hati, yang ketiga ada roh. Ketiga-tiga ni kena bersihkan, tuan-tuan. Jadi seolah-olah bulan Rajab sucikan badan, Sya'ban sucikan hati, Ramadan mensucikan rohani kita. Ramadan bulan mengkifarah, iaitu bulan keampunan. Untuk Rajab bulan keampunan, kafarah. Sya'ban bulan syufaat, bulan Rasulullah. Kita harapkan pertolongan dan syafaat Nabi SAW. Ramadan bulan menggandakan kebajikan. Ramadan ni Allah gandakan kebajikan-kebajikan kita. Rajab bulan taubat, Sya'ban bulan muhabbah kasih sayang, dan Ramadan bulan pahala amalan seperti hujan mencurah-curah. Sebab itulah dalam hadis secara ringkasnya Rasulullah pernah bersabda, kalau kamu tahulah apa yang ada dalam Ramadan yang Allah sediakan, nescaya kamu bercita-cita sepanjang tahun, biarlah Ramadan, sepanjang tahun, setiap bulan Ramadan. Kalau kita tahulah, ya. Sebab itu marilah kita mengenali Ramadan, mudah-mudahan insya-Allah, ya. Dan kalau boleh, ramai orang datang, kalau boleh mati dalam bulan Ramadan, datang. Lagi besar pahalanya mati dalam bulan Ramadan. Tapi kalau mati sebelum Ramadan, malanglah, tak dapat kebaikan.
Sebab itu minta doa panjang umur, dapat jumpa Ramadan dan dapat menghayati Ramadan. Rajab digandakan pahala 70 kali pahala. Rajab ni naik amalan. Amalan biasa tuan-tuan, satu kebaikan kita buat, paling kurang 10 pahala. Sampai 700. Itu bulan-bulan yang lain. Tapi bulan Rajab saja tuan, segala amalan paling kurang 70 pahalanya. Syaban digandakan pula 700 kali pahala. Dan Ramadan, satu amalan tuan-tuan, pahalanya 1000 kali. Itu kelebihan 3 bulan ni lah. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan, tapi yang kita nak fokuskan pada malam ini adalah istighfar bulan Rajab ini, insyaAllah. Kita pergi kepada istighfar yang nak pendekkan tuan-tuan. Jadi fokus utama dalam bulan Rajab ini banyakkan istighfar. Bulan Syaban juga banyakkan istighfar, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Sebab itu kita tengok Ramadan tuan-tuan, Allah dalam hadis Rasulullah SAW, Allah badikan bulan Ramadan itu 3 bahagian, 1 hingga 10. Itu turun rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang puasa tuan-tuan. Allah kasih hamba-hambanya yang puasa. Itu rahmat 10 yang pertama. 11 hingga 20, 10 yang kedua apa tuan-tuan? Keampunan Allah. Allah dah mula ampunkan 10 hari. 10 yang ketiga tuan-tuan, lagi hebat tuan-tuan. Itqum minan nar. Allah bebaskan daripada api neraka. Tapi kalau yang pertama pun 1 hingga 10 tak dapat rahmat Allah, masih buat durhaka lagi, tak kisah ibadat, bahkan na'udzubillah buat maksiat pula dalam bulan Ramadan, na'udzubillah. 10 yang kedua mustahil dapat keampunan Allah. 10 yang ketiga lagi hebat, mustahil Allah nak lepaskan daripada api neraka. Jadi jaga baik-baik Ramadan tuan-tuan, lagi ujung, lagi hebat. Terutama sekali ada Allah sediakan khas untuk umat Nabi Muhammad. Umat dahulu tak ada tuan-tuan. Ini pun atas rayuan permintaan Rasulullah. Kerana umatnya kerdil-kerdil, umur tak panjang, 60 tahun, 70 tahun, tak banyak amal. Maka Allah sediakan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tapi Allah rahsiakan malam, kita cari malam itu, iaitu malam Lailatul Qadar di hujung Ramadan, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita pergi pada doa istighfar bulan Rajab. Kita akan baca ringkas tuan-tuan, kemudian saya nak uraskan ini. Keistimewaan doa istighfar bulan Rajab ni tuan-tuan ada 2 keistimewaannya. Satu tuan-tuan, istighfar secara umum yang dalam kotak tu ada tulis 70 tuan-tuan. 70. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan kasihanilah akan daku, serta terimalah taubat. 3 perkara besar kita merayu kepada Allah. Minta Allah ampunkan dosa kita, kesalahan kita. Minta Allah rahmatkan, kesihankan diri kita ni yang banyak dosa ni. Dan minta Allah terima taubat kita. Itu diulang 70 kali. Kenapa ulama letak 70 kali? Ada sebabnya, kata ulama. Sebabnya tak lain tak bukan, ada hadis Nabi SAW. Rasulullah bersumpah, wallah demi Allah, kata Rasulullah, aku setiap hari bertaubat pada Allah Ta'ala 70 kali. Sehingga Rasulullah bersumpah tuan-tuan. Sumpah ni perkara yang penting nak cakap, bersumpah dulu. Itu perkara yang penting, bersumpah dulu. Masya Allah. 70 kali tuan-tuan. Dan ada hadis mengatakan 100 kali Rasulullah bertaubat setiap hari. Jadi biasa antara 70 dengan 100 kali. Persoalannya kenapa Rasulullah bertaubat tuan-tuan, sedangkan Rasulullah, kita tahu maklum, Nabi-Nabi Rasul-Rasul tak ada dosa. Kerana Allah pelihara mereka maksum, terpelihara daripada dosa, terpelihara daripada maksiat, tak ada dosa. Tetapi kenapa Rasulullah bertaubat? Dan 70 kali pula setiap hari. Jadi ulama kaji lebih kurang tuan-tuan, kaji ada 3 sebab lah. Mari kita tengok apa sebab Rasulullah bertaubat. Yang pertama, para hadirin, taubat ini antara amalan-amalan yang paling Allah kasih. Taubat ini amalan yang paling Allah kasih. Ayat Quran ada banyak tuan-tuan. Salah satu ayat yang Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sebut 2 kali kasih. Innallaha yuhibbut tawabin. Kalau gunakan kataan taukid, innallah, sesungguh-sungguhnya Allah
Subhanahu wa ta'ala sangat kasih orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang bertaubat dia panggil tawwabin atau tawwab. Ya. Nama Allah yang antara nama Allah At-Tawwab, yang menerima taubat hamba-Nya. Tawwab. Ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sekali lagi Allah sebut, dan Allah sangat kasih orang yang mutatahhirin, yang bersihkan dirinya. Maksudnya istighfar, dan bersihkan dirilah dengan wuduknya, dengan mandinya, dengan kebersihannya zahir dan batin. Dan begitu juga kita apabila ada hadis yang menerangkan, hadis sahih Muslim tuan-tuan, jangan tinggalkan. Apabila seorang, kata Rasulullah, apabila seorang itu ambil wuduk dengan basuhan-basuhan yang sempurna, wuduknya sempurna, kemudian dia doa pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja. Kemudian nak tambah doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Siapa doa yang ni tuan-tuan, kata Nabi SAW dalam hadis ini, Sahih Muslim, ya, Allah Ta'ala bukakan 8 pintu syurga yang kira-kira pilihlah pintu mana nak masuk, masuklah. Dengan tujuan tuan-tuan, maksudnya Allah kasih orang yang bersihkan diri. Terutama sekali nak ibadah dengan uduk. Jadi buatlah uduk yang sempurna. Maka kata ulama, Rasulullah suka bertaubat kerana ini amalan yang paling Allah kasih. Sebab itu siapa nak dapat kasih sayang Allah, bertaubatlah. Kerana Allah kasih orang bertaubat. Yang kedua, para hadirin, yang kedua atas sifat tawaduk Nabi SAW. Nabi kata, sesungguhnya nikmat Allah pada aku terlalu banyak, dan aku pun patut minta taubat, minta ampun pada Allah. Walaupun tak dosa tuan-tuan, tapi kerana rasakan nikmat Allah terlalu banyak, maka Nabi juga nak bertaubat kepada Allah. Itu sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga, perhatian, tak lain tak bukan, nak ajar umatnya lah. Rasulullah tak ada dosa tapi bertaubat sampai 70 kali satu hari. Dan kita yang banyak dosa patutnya banyak bertaubat. Pernah ditanya pada ulama, kalau begitu bagi kita tentang orang awam ni, satu hari paling kurang berapa kali kena bertaubat? Jadi ulama mengatakan paling kurang 70 kali lah. Paling kurang 70 kali. Sebab Rasulullah tak ada dosa pun bertaubat 70 kali. Maka kita yang ada dosa lebih daripada itulah. InsyaAllah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, istimewanya doa istighfar rajak ni, yang kedua tuan-tuan, ada istighfar atau taubat secara terperinci, detail, satu persatu kita mengaku pada Allah atas kecuaian kita dalam melaksanakan tanggungjawab kita pada 8 pihak. Ada 8 pihak kita bertanggungjawab tuan-tuan dalam hidup kita ini. Ya. Apa dia doa tuan? Astaghfirullah min taksiri fima alayya lillah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah dari kecuaianku, min taksiri. Min taksiri, kecuaian kita lah. Kita semua cuai tuan-tuan. Kita ni alpa, cuai, lalai, leka, selalu lupa. Terutama lupa tanggungjawab. Apa tanggungjawab kita? Yang pertama, tanggungjawab pada Allah Ta'ala. Banyak kita cuaikan hak-hak Allah Ta'ala. Itu pertama tuan-tuan. Okay. Ini tak nak bahas panjang je, tak nak bahas panjang. Nak terangkan dia tentang tanggungjawab kita. Yang kedua, tanggungjawab pada Rasulullah. Ada tanggungjawab kita pada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Mencintai, beriman pada Rasulullah, mencintai Rasulullah, ya, melaksanakan sunnah Rasulullah, taat perintah Rasulullah, dan menyayangi keluarga Rasulullah. Itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, kitab Allah, Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quranul Karim. Ya, tanggungjawab kita tuan-tuan pada Al-Quranul Karim. Ini pun kalau nak bahas panjang tuan-tuan. Allah akan tanya tuan-tuan, apa tanggungjawab kita sudah tunaikan tentang Al-Quranul Karim. Dari segi membacanya, belajarnya, mengamalkannya, menghayatinya, mensebarkannya. Alhamdulillah. Yang keempat tuan-tuan, lil walidin, tanggungjawab kita kepada ibu bapa, datuk, nenek, moyang sampai ke atas. Kalau lil walidaini, itu ibu bapa saja. Tapi lil walidin tuan-tuan,
Ibu bapa, datuk, nenek moyang sampailah jalur Nabi Adam, tuan-tuan. Kita ni keturunan Nabi Adam. Entah berapa ratus keturunan, tuan-tuan, sampai pada kita. Daripada Nabi Adam, jalur-jalur sampailah bapa kita, sampai kita. Apa tuan-tuan tanggungjawab? Kita mendoakan ibu bapa, datuk, nenek moyang kita kata. Itu tanggungjawab kita lah. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, biasanya kita doakan mak bapak, tuan. Paling tinggi datuk lah. Tapi moyang sampai ke atas, itu tanggungjawab kita juga, mendoakan mereka. Kemudian lil akrabin, kaum kerabat. Kaum kerabat. Ini pun ada tanggungjawab besar, tuan, kaum kerabat. Dalam Al-Quran Allah sebut, tuan-tuan, wa bizil qurba haqqahu, dan bagi kaum kerabat hendaklah tunaikan hak mereka. Kadang-kadang kalau kita tanya orang, tuan-tuan, kita orang Islam, tuan-tuan, dah umur 80 tahun, 70 tahun, kita tanya kerabat, siapa tu kerabat? Wah, tanggungjawab, tuan-tuan. Tanggungjawab. Kita pun tak tahu kerabat. Kaum kerabat. Kalau tak belajar, tak tahu, tuan-tuan. Wah, tak ada tanggungjawab. Kaum kerabat, tuan-tuan, kalau dari segi bahasanya, ialah saudara yang terdekat. Kerabat tu karib terdekat. Saudara yang terdekat, yang ada persalinan darah lah. Siapakah agak-agak kerabat yang paling dekat dengan kita tadi? Mak bapak lain, tuan, dia status lain, dia ibu bapa, datuk nenek moyang. Ini dia panggil kaum kerabat ni. Lil akrabin, kaum kerabat. Dan ada hak kaum kerabat. Bagaimana dalam Quran Allah beritahu, tunaikan hak-hak kaum kerabat. Kalau tak ada, Allah akan tanya, Allah akan tanya, tuan. Kaum kerabat yang paling dekat sekali bagi seorang lelaki, kalau dah berkahwin, isterinya kerabat yang paling dekat. Kerabat. Dah ada hak tanggungjawab. Bila nak angkat nikah, tuan-tuan, dah ada agreement. Dah ada agreement. Kita bagi makan, pakaian, tuan-tuan. Bagi ilmu agama. Itu, tuan-tuan. Itu kaum kerabat. Hasil perkahwinan dapat anak. Anak tu kaum kerabat kita. Ada tanggungjawab pada anak-anak. Kalau Allah tanya hak kaum kerabat ni pun, tuan-tuan, Masya Allah. Kalau saya lah pun tak boleh jawab. Bahkan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kalau di akhirat Allah tanya detail satu-satu, semua orang gagal, tuan. Allah tanya hak Allah saja, semua gagal. Bagaimana ada setengah-setengah orang, tuan-tuan, dia kata dia umur dah 70, saya dah 70, anak-anak pun dah bagus. Saya tanggungjawab dah selesai lah. Dah selesai. Dah selesai. Semua anak-anak dah kahwin. Dah selesai. Selesai. Masya Allah. Macam mana agama dia. Macam mana akhlak dia. Akhlak isteri. Akhlak anak-anak. Allahu Akbar. Mengakulah kita banyak cuai. Ini ulama' susun kan, kita mengaku pada Allah. Banyak cuai, ya Allah tolonglah, minta maaf. Dan usaha nak baiki, tuan-tuan, kita mengaku dulu lah. Kemudian lil muslimin, sesama Islam. Sesama Islam ada hak. Nyata, tuan-tuan, sesama Islam ada hak. Dalam hadis paling kurang katanya ada 6 hak. Ya. Apabila jumpa beri salam, apabila dia minta nasihat, kena beri nasihat. Bahkan Islam ni sama Islam, Allah sendiri yang persaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya Islam ini, orang beriman ni bersaudara. Dan soalan yang pasti akan tanya dalam kubur lagi, belum di padang mahsyar. Dalam kubur, tuan-tuan, salah satu soalan yang Allah tanya di samping man rabbuka wa man ikhwanuka. Siapa saudara kamu? Tapi kalau kat dunia, tuan-tuan, kita tindas orang Islam, kita hina sesama Islam, orang kafir pula kata anggung-anggungkan, na'udzubillah, macam mana nak jawab? Allahu Akbar, ya. Kemudian dan akhir sekali, lil khalqi ajma'in, sesama makhluk Allah. Sesama makhluk Allah. Ada hak, tuan-tuan. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, ada kita berurusan dengan sesama makhluk Allah. Siapakah makhluk Allah ini? Iaitu dia manusia tapi tak Islam, orang kafir. Kalau dia orang kafir, tuan-tuan, berjiran dengan kita, wajib tunaikan hak jiran. Dia kafir, dia urusan dia dengan Allah. Tapi ini, kita berjiran dengan sesama manusia, tunaikan hak jiran. Kemudian binatang-binatang, tuan-tuan, binatang. Ayam, itik, kucing, tuan-tuan,
Yang boleh dengan kita tuan-tuan, ada haknya tu, tunaikan hak-hak mereka ni. Nak cerita ni panjang lah tuan. Cuma insyaAllah ada satu, saya nak sentuh satu je lah. Lepas kita baca zikir ni, saya nak sentuh satu je lah. Kalau nak sentuh 88 memang tak cukup masa. Tapi tuan-tuan balik rumah, renungkan satu persatu tuan-tuan. Ditanya di akhirat 8 haknya, boleh jawab atau tidak? Tapi awal-awal ulama' dah susun, kita dah mengaku kecuaian kita, ya Allah. Ampunkan hamba, ya Allah, atas kecuaian hamba, ya Allah, laksanakan tanggungjawab hamba kepada Allah, pada Rasulullah, pada kitab Allah dan seterusnya. Kita mengaku dulu lah. Kemudian baikilah tuan-tuan, agar kita meninggal dunia dalam keadaan alhamdulillah sudah banyak yang diselesaikan, insyaAllah. Cuma saya akan sentuh satu saya tuan-tuan, biasa tempat lain saya sentuh 3 tuan-tuan, tapi maknanya masa saya ambil satu cukup lah, insyaAllah. Marilah tuan-tuan, kemudian faghfirli warhamni wa tub alayya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Elok tuan-tuan, ni ulama letakkan 7 kali dan terulang 7 kali. Tapi kalau betul-betul baca tuan-tuan ramai-ramai, kita baca insya-Allah lebih kurang dalam tak sampai 15 minit, tak sampai 5 minit. 12 minit ke 12 minit. Itu berlagu tuan-tuan. Kalau tak berlagu 10 minit tuan-tuan. Kemudian daripada tuan-tuan di rumah masing-masing lah. Rasa-rasa nak baca tiap hari 70 kali sila tuan-tuan. Tapi jangan lupa paling kurang 70 kali kena isi lepas setiap hari. InsyaAllah. Jadi marilah kita baca dulu tuan-tuan. Sama-sama kita baca yang atas 70 kali dan yang di bawah tu 7 kali insyaAllah. Dan saya baca, kalau bawa kereta tuan-tuan, saya pakai gear 3 tuan-tuan. Kalau pakai gear 1 tuan-tuan, 1 jam ni. Kalau pakai gear 5, kecetil kita baca semua kan. Tak ada benda yang sebut ni. Doa, zikir dan istighfar biar baca dengan betul. Biar sedikit tuan-tuan tapi bacaan betul. Berapa ramai orang zikir tuan-tuan tapi Masya Allah nak pantas ni pasal yang lepas semayang 3 tak banyak 3 tapi nak pantas tuan-tuan, Masya Allah. Saya banyak pergi masjid-masjid tuan-tuan, Allah kecewa tuan-tuan. Apakah kamu nak puji Allah tapi sebenarnya kamu telah keji Allah. Subhanallah pun bukan betul. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau imam kita ni bagus. Imam kita bagus satu. Bagus je kot. Allah aja. Yang paling ketara tuan-tuan, mungkin tuan-tuan perasan dah pasal. Yang paling ketara Allahu Akbar. Sebab itu kita nasihatkan kalau nak pantas lebih baik tangan zikir lah. Lepas salam je doa. Sudah dah tak payah zikir. Nanti Allah murka tuan-tuan. Terutama saya sebut mana selalu. Sini pun saya sebut. Nak ingat-ingatkan tuan-tuan. Terutama Allahu Akbar tuan-tuan. Oleh kerana nak pantas Allahu Akbar, akhirnya terbalik Akbar Allah. Allahu Akbar. Ingat Allah tak murka tuan-tuan. Nama Allah kalau tak terbalik kan, bukan puji Allah, itu sudah keji Allah. Jadi insyaAllah tak buat yang baik dah Doa, istighfar, zikir biar baca dengan betul. Bacaan yang betul. Agar benar-benarlah kita dalam rangka memuji Allah, memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi saya pakai gear 3 tuan-tuan, saya pakai gear 3 insyaAllah InsyaAllah kita mulakan baca ramai-ramai. Tuan-tuan dengar dulu saya baca, kemudian ikutlah. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 أستغفر الله من تقصيري فيما علي لله أستغفر الله من تقصيري فيما علي لرسول الله أستغفر الله من تقصيري فيما علي لكتاب الله أستغفر الله من تقصيري فيما علي للوالدين أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمعلمين أستغفر الله من تقصيري فيما علي للأقربين أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمسلمين أستغفر الله من تقصيري فيما علي للخلق أجمعين فاغفر لي وارحمني وتب علي برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أستغفر الله من تقصيري فيما علي لله أستغفر الله من تقصيري فيما علي لرسول الله أستغفر الله من تقصيري فيما علي لكتاب الله أستغفر الله من تقصيري فيما علي للوالدين أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمعلمين
أستغفر الله من تقصيري فيما علي للأقربين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمسلمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للخلق أجمعين. فاغفر لي وارحمني وتب علي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي لله. أستغفر الله فيما علي لرسول الله. أستغفر الله من تقصيري فيما علي لكتاب الله. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للوالدين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمعلمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للأقربين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمسلمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للخلق أجمعين. فاغفر لي وارحمني وتب علي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي لله. أستغفر الله من تقصيري فيما علي لرسول الله. أستغفر الله من تقصيري فيما علي لكتاب الله. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للوالدين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمعلمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للأقربين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمسلمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للخلق أجمعين. فاغفر لي وارحمني وتب علي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي لله. أستغفر الله من تقصيري فيما علي لرسول الله. أستغفر الله من تقصيري فيما علي لكتاب الله. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للوالدين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمعلمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للأقربين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمسلمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للخلق أجمعين. فاغفر لي وارحمني وتب علي برحمتك يا أرحم الراحمين.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah yang akhir. Astaghfirullah min taksiri fima alayya lillah. Astaghfirullah min taksiri fima alayya li rasulillah. Astaghfirullah min taksiri fima alayya li kitabillah. Astaghfirullah min taksiri فيما علي للوالدين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمعلمين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للأقربين. أستغفر الله من تقصيري فيما علي للمسلمين. Astaghfirullah min taksiri fima alayya lil khalqi ajma'in. Faghfir li warhamni wa tub alayya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat kita jadikan amalan harian sampailah umur kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meninggal dunia dalam keadaan sudah diampunkan oleh Allah Taala. Selalu kita berdoa tuan-tuan, husnul khatimah. Mudah-mudahan penghujung umur kita kembali ke rahmatullah dalam keadaan sebaik-baik kematian, iaitu dalam kampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sikit masa lagi tuan-tuan, sebenarnya tempat lain saya 88 saya akan sentuh tuan-tuan, tapi pada malam ini di sini saya sentuh 1-2 lah, insyaAllah. Nak ringkaskan. Perhatian yang tuan-tuan, satu nak sentuh tuan-tuan tentang lil muslimin lah, sesama Islam. Perhatian yang tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang menyebabkan seseorang itu terutama dalam kubur, ada hadis Nabi SAW. Ini cerita bab hutang tuan-tuan. Cerita saya nak ringkas, jangan mati bawa hutang. Berat ceritanya. Dalam Al-Quran tuan-tuan, ulama beritahu ayat yang paling panjang ayat tentang hutang, 1 muka setengah. Seolah-olah nak beritahu hutang ni tuan-tuan, dia punya cerita panjang. Zaman Nabi SAW, apabila jenazah datang, Rasulullah bertanya, ada hutang tak? Ada hutang. Kalau si mayat ni ada hutang, Rasulullah tak semayangkan, sahabat semayangkan. Kenapa dan mengapa tuan-tuan? Orang yang berhutang dan tak bayar hutang, orang ini satu kezaliman tuan-tuan. Hak orang. Orang tu pula dengan suka hati menolong dia berhutang. Menolong. Bukan ambil bunga, tak ada, berhutang. Apa tempoh bayar. Tiba-tiba tak bayar tuan-tuan. Apatah lagi dia mampu tuan-tuan, tak bayar. Sebab itu Rasulullah tak semayangkan doa orang yang bayangkan jenazah, orang yang ada menanggung hutang. Datang lagi jenazah tuan-tuan, Rasulullah tanya dulu, nak pasti ada hutang tak tak? Tiba-tiba dia kata, yang ni pun ada hutang ya Rasulullah. Tapi saya Ali mengatakan, ya Rasulullah, orang ini saya, tanggungjawab saya ambil hutang dia, saya pikul hutang dia. Maksudnya orang ini, arwah ni tak ada hutang lagi lah, saya Ali ambil. Baru Rasulullah semayangkan tuan-tuan. Dalam hadis juga banyak tuan-tuan, salah satu hadis ni, orang yang dikuburkan dengan bawa hutang tuan-tuan, berhutang lah. Dia merayu pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku keseorangan dalam kubur aku. Sebab roh-roh yang lain yang baik tuan-tuan, boleh bercampur dengan roh-roh yang lain. Boleh jumpa saudara mara tuan, boleh jumpa saudara mara. Itu alam roh lah. Dikatakan tuan-tuan, bila sampai saya roh tuan-tuan, ramai datang tuan-tuan, ramai datang, nak tanya hal kampung lah. Sehingga ada masa, biarlah dia ni belum boleh pangap, biarlah dulu. Jangan tanya dulu, biar dia rehat dulu.
Begitu tuan-tuan, orang dalam roh, dalam alam barzah boleh bercampur. Tapi orang yang menanggung hutang, dia merayu pada Allah. Aku dipenjarakan dalam kubur aku kesorangan, tak boleh bercampur dengan Allah. Selagi hutang aku tak selesai, selagi itulah aku dipenjarakan dalam kubur. Merayu-rayu tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, kali ini banyak berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang yang berhutang tuan-tuan, dia punya harta pun juta tuan-tuan, tapi dia hutang. Orang lain dapat harta dia, dia menanggung dan dia terpenjara dalam kuburnya. Jadi siapa nak selamat tuan-tuan, terutama hutang, biarlah hutang cari Islam tuan-tuan. Tak ada riba. Bahkan Allah SWT beritahu dalam Quran tuan-tuan, mesti ada jurutulis. Kalau banyak, mesti tulis. 2 orang saksi yang adil, supaya jangan berlaku pertelingkahan tuan-tuan. Kita tengok keadaan masyarakat kita. Kerana yang anggap hutang ni pun biasa tuan-tuan. Bila mayat nak keluar tuan-tuan, adalah juru cakap wakil waris. Terima kasih tuan-tuan hadir mendoakan arwah ni. Dan nak maklumkan kalau arwah ni ada sesalah dan tersilap, tolong maafkanlah. Manusia kelemahan. Kalau ada semakan terminum, tolong halalkan. Kalau ada hutang, macam kampungnya. Kalau ada hutang macam ni. Kalau ada hutang arwah ni, saya tak mau cuba. Ini mungkin tak kampung lain cara lain. Kampung lain cara lain. Kalau kampung saya tuan-tuan, kalau ada hutang maka bolehlah tuntut pada waris. Sini macam mana sini? Kalau sini macam mana? Kalau sini macam mana cakap sama tak? Kalau ini cakap dalam tuntut pada waris, maka dia pun baca Fatihah sekali, kemudian bawa lah ke kubur. Mayat tuan-tuan masuk dalam kubur bersama-sama hutang dia. Dan pasti dia terpenjara dalam kuburnya. Keseorangan tak boleh bercampur dengan orang lain selagi hutangnya tak selesai. Ini nak beritahu tuan-tuan, ini ilmu yang jarang orang tahu tuan. Itu kita ikut adat, kalau ada hutang, bolehlah tuntut pada waris. Jadi cara penyelesaiannya tuan-tuan, saya pun belajar daripada ulama ya. Iaitu meninggal dunia isteri pada bekas Mufti Sabah Datuk Haji Ahmad tuan-tuan. Di air tawar umur Melemau. Isteri dia meninggal dunia tuan-tuan. Ya. Maka adik ipar dia sebagai juru cakap lah. Kalau datin ada hutang piutang daripada hari ini, sebelum jenazahnya dibawa ke kubur, hutang datin dipindahkan pada suami Datuk Haji Muhammad. Macam mana Sayyidina Ali tadi lah. Sayyidina Ali mau tanggungjawab. Kita Sayyidina Ali tentang terlepas beberapa hari kemudian Rasulullah jumpa Sayyidina Ali. Wahai Ali, kau dah bayar hutang orang tu. Belum lagi, cepat-cepat pergi bayar. Bukan boleh main-main hutang orang tuan-tuan. Satu kezaliman, kalau kita itu penipuan lah maksudnya. Jadi para hadirin, kalau kita kata demikian, tapi kena sebut tuan-tuan. Hutangnya dipindahkan pada waris. Tak. Tu waris ramai, 7 orang, 8 orang anak. Sebut namanya. Biar pasti yang dia tu betul-betul mengambil alih tanggungjawab hutang tadi. Kalau itu cakap tuan-tuan, selesailah babak kubur, alhamdulillah. Dia ni bebas lah. Daripada hutang lah, tapi dosa ada lagi pada dia. Itu yang pertama tuan-tuan. Ya. Saya nak bertanya, kalau tuan-tuan tak faham, beritahu tuan-tuan. Kali ini benda penting dalam masyarakat kita ini yang berlaku tuan-tuan. Ya. Bawa hutang, kesian, bawa hutang. Yang kedua, ini ringkas dah. Yang kedua tuan-tuan berhubung dengan lil akrabin, kaum kerabat. Ini pun banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebagai satu peringatan untuk kita, iaitu tuan-tuan, ini almarhum tuan guru saya Habib Abdullah Bashir selalu dalam hidupnya ingatkan tuan-tuan. Kata dalam tuan guru saya, jaga baik-baik, ini kanser agama. Rupanya agama pun ada penyakit kanser tuan-tuan. Ini penyakit yang bahaya lah. Dan jangan tangguh-tangguh kalau dah kena penyakit ini cepat-cepat. Kalau kanser dah pergi tahap 4, itu susah nak baiki.
Apa maksud penyakit kanser agama? Penyakit putus satu rahim. Ini tuan-tuan, mana kampung ada tuan? Mana kampung ada putus satu rahim? Bergaduh adik-beradik, mak saudara, pak saudara, yang kaum kerabat. Dalam hadis Nabi SAW menerangkan, la yadkhulul jannah man qati'. Tidak akan masuk syurga siapa yang putuskan rahim. Sebab rahim nama Allah. Rahim tu nama Allah. Apatah lagi kalau tuan-tuan orang itu dia lahir daripada rahim yang sama. Adik-beradik rahim sama. Tiba-tiba dah besar, putus rahim. Allah beri amaran, barang siapa putus rahim, Allah pun putus rahim dengan orang itu. Rahim itu Allah. Rahim itu, rahmat tu daripada Allah. Siapa putuskan rahmat dari Allah, Allah pun putuskan rahmat untuknya. Jadi bahasa hati dah tuan-tuan, bahasa hati. Dan penyakit putus rahim ni tuan-tuan, Masya Allah, orang alim pun kena tuan-tuan, orang alim pun kena, orang ahli ibadah pun kena, orang jahil lagi banyak kena. Oleh kerana benda ni tuan-tuan, saya nak buat dua cerita benar berlaku, tapi tak sebut nama tuan-tuan. Ya, dan dua-dua yang ni dah meninggal lah, yang meninggal. Ya. Allah Akbar. Ya. Tak jauh jangan kena putus rahim tuan-tuan. Ya. Lekuk dari semayang tuan-tuan, berapa kali pergi haji pergi umrah, Allah tak terima ibadah awang tu. Sebab kau dah putuskan rahim, aku pun putus rahim dengan kau. Dan alhamdulillah saya kalau mengatakan syaitan sangat jaga benda ni. Sebab syaitan tahu orang ni tentang kalau mati sama-sama dia dalam neraka lah. Sebab itu syaitan akan akan halang orang tu kalau nak sambung rahim, dia akan halang. Dan orang alim pun banyak kena penyakit putus rahim. Saya nak cerita yang pertama orang alim pula. Minta maaf yang ni imam kan, imam dan abang ni dah berselingkah tuan-tuan, putus rahim. Putus rahim. Jadi sebagai makmum tuan-tuan, takkan nak biarkan imam putus rahim dengan abang dia. Makmum usahakan tuan-tuan nak sambung balik. Tapi imam ni keras hati, tak mau tuan-tuan, tak mau. Jadi makmum sedih dan makmum sedih, imam tuan-tuan. Nak pendekkan cerita dan tahun tu pula dia takdirkan dua-dua dapat pergi haji, penerbangan yang sama. Wah, makmum dah suka hati, biasanya orang nak pergi haji ni akan pergi maaf-maaf. Ini tentu imam dan adik abang dia maaf-maaf. Dan kita usahakan. Jumpa lagi imam. Nak pergi haji imam. Sambung rahim. Oh, dia tak mau. Imam tak mau. Abang ni nak ke? Allah Akbar. Kebetulan Pak Hazin seminggu lagi nak pergi haji, imam pula baca khutbah bab satu rahim. Oh, beria dia. Sambung rahim. Jangan putus rahim. Wah, makmum mendengar jemaah tu, wah bagus ni cerita ni lah. Lepas baca khutbah kita jumpa imam lah. Ni seminggu nak pergi haji. Begitu juga jumpa, oh dia tak mau lah. Oh, serah hati. Syaitan sangat jaga tuan-tuan. Setara orang alim ni, imam alim kan. Begitu tuan-tuan, syaitan jaga. Orang jahil lagi lah senang je. Akhir sekali tuan-tuan, makmum kata beginilah, ni last topik ni lah, iaitu Kelana Jaya besok. Kita pertemukan mereka di Kelana Jaya. Engkau jaga imam, aku jaga abang dia. Kat Kelana Jaya tuan-tuan. Kelana Jaya sampai je tuan. Orang cari imam, kelang kabut, imam dah lari tuan-tuan. Dia tak mau jumpa juga lah. Kisahnya tak mau jumpa juga. Tapi wallahualam kat Mekah dia sambung rahim, wallahualam lah. Tapi mudah-mudahan kita doakan semua selamat lah. Itu peristiwa yang betul berlaku tuan-tuan. Saya tak sebut nama tempat, nama orang tidak. Yang kedua, ini orang biasa, tapi dua-duanya ahli ibadah. Tapi umur dah 180, 170 tuan-tuan. Dan dua-duanya ada kaitan, panggil saudara angkat saya lah, dia panggil bahasa dengan diri abang-abang. Yang adik ni cerita yang saya pula. Yang cerita yang dua pula, adik pula mau, abang tak mau. Yang tadi adik tak mau, ini abang pula tak mau. Tapi dua-dua ni ibadah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah yang adik ini pernah ikut kuliah
Habib Abdullah Hamsi pernah ikut. Dia tahu bagaimana dahsyatnya putus rahim. Dia kata, dipanggil saya abang kata malam Jumaat baca, setiap malam baca Yasin lah, minta abang mau sambung rahim lah. Cuba-cuba tak mau juga. Baca Yasin sembahyang hajat. 5 waktu mereka berdua sembahyang berjemaah tuan di masjid yang sama. 5 waktu, ahli ibadah. Sembahyang tahajud, puasa sunat, dua-dua hebat tuan. Tapi kalau sembahyang jemaah, satu kanan, satu kiri, satu kanan, tak jumpa tuan. 5 waktu. Mana jumpa orang macam tu? Alhamdulillah. Tapi yang adik kita, rupa-rupa dia kata dia cari satu masa yang sesuai lah. Iaitu pagi subuh hari raya Aidilfitri. Lepas semayang di masjid yang sama, biasa lepas subuh hari Jumaat, hari raya Fitri, semua hati lembut dah puasa, hati dah lembut dah, hati lembut. Lepas saja semayang subuh Jumaat di masjid, dua-dua pergi ke depan kubur, depan masjid ada kubur, baca Yasin. Satu kat kaki, satu kat kepala. Baca Yasin. Allah. Jangan baca Yasin ni dua-dua ni dalam putus rahim ni. Masa yang si adik kata, abang pun baca cepat-cepat Yasin ni. Cuba tengok abang tu, biar dia cepat baca, cepat-cepat baca, biar dia bangun, biar abang peluk. Dia tengok abang dia pun dah habis baca Yasin, abang dia pun dah doa. Abang dia bangun, leka-leka dia peluk abang dia depan kubur mak bapak. Bang kata, ni kubur mak bapak kita bang. Kita tak putus, tak sambung rahim, dia pun seksa bang. Begitu tuan-tuan. Barulah pagi itu, sambung satu rahim. Ini kita benar tuan-tuan nak beritahu pengalaman orang nak sambung rahim bukan mudah. Syaitannya kuat tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kelirulah. Jadi perhatian bagaimana cara nak sambung rahim. Ini saya nak terangkan pula. Walaupun susah, walaupun macam-macam halangan datang syaitan, kita tak peduli. Tujuan kita nak selamat di akhirat supaya boleh masuk surga Allah. Tapi kalau mati dan kadang putus rahim, hadis mengatakan la yadkhulul jannah man qati'. Tak akan masuk surga orang yang putuskan rahim. Zaman Nabi SAW tuan-tuan, ini cerita lah. Satu malam subuh tuan-tuan Rasulullah berdoa. Tiba-tiba sedang Rasulullah berdoa, Rasulullah jatuhkan tangannya, Rasulullah paling sebenarnya doa Rasulullah. Subuh Rasulullah pandang jemaah kan. Tiba-tiba Rasulullah turunkan tangan, Rasulullah beritahu, siapa ada putus rahim keluar daripada masjid kami. Doa aku pun tak terangkat ke langit. Doa Rasulullah pun tak terangkat ke langit. Kerana dalam masjid itu ada orang putus rahim. Berat putus rahim kan. Sebab dia tuan-tuan, doa Nabi pun tak terangkat naik ke langit. Doa kita lagi lah tak terangkat. Rupanya satu orang budak pemuda tuan-tuan, dia sedar dia dengan mak saudaranya ada krisis. Dah putus rahim. Dekat-dekat dia keluar daripada masjid Nabi tuan-tuan. Dia balik rumah minta maaf pada mak saudaranya. Bos selesai masalah. Doa Rasulullah pun tak terangkat tuan-tuan kalau dalam majlis itu ada seorang putus rahim. Allah tak pandang dalam majlis itu kalau putus rahim. Kalau tempat kita banyak putus rahim tuan-tuan. Pergi umrah banyak kali. Tuan-tuan. Allah. Ini kaedah ni, solusi ni, cara nak selesai. Ya. Yang penting tuan-tuan, kita beristighfar banyak-banyak, bertaubat kepada Allah anak, dan kita azam ya Allah, saya nak sambung rahim Allah. Saya nak sambung rahim Allah. Tapi tahu, ingat, halangan ada. Syaitan akan datang menghalang kita. Bila nak pergi tuan-tuan, elok sebelum pergi tu main hajat lah. Minta pertolongan Allah. Hanya pertolongan Allah saja tuan-tuan boleh selamat. Kita pun nak pergi tuan-tuan, syaitan akan datang. Syaitan kata, yang salah dia, bukan kau salah. Kau tak salah, dia yang salah. Patut dia yang datang sambung rahim. Gitu kan. Hakikatnya memang betul lah, dia yang salah. Tapi kita kata, aku tak peduli siapa salah atau benar. Yang penting aku nak sambung rahim. Itu penting lah. Itu teknik syaitan tuan-tuan. Kita pun nak pergi tuan-tuan, nak pergi ni. Syaitan nak pergi, dia datang lagi syaitan. Dia kata, engkau abang, dia adik. Engkau kakak, dia adik. Patut adik jumpa kakak, takkan abang, takkan kakak nak jumpa adik. Syaitan tuan-tuan. Kita pun betul juga. Kita tak peduli. Tak kira abang, tak kira adik,
takik kakak. Yang penting aku nak sambung rahim. Syaitan tuan. Kita pun bergerak lah. Rupanya tak jauh sekampung kan. Lepas main isyak, semayang semua, lepas makan kan, kita pun pergi lah. Kita pergi seorang tuan, tak melibatkan orang rumah nanti. Pergi seorang lah. Dalam nak pergi tuan-tuan, Masya Allah, peristiwa 15 tahun dulu. Ini putus rahim dah 15 tahun tuan-tuan. Dah 15 tahun tak berjumpa. Tengiang-ngiang kata-kata akhir si adik ni tadi. Masa bergaduh sebenarnya putus rahim. Dia kata, abang daripada hari ini, kita bukan bersaudara lagi. Berkerak rotan berpatah harang, kata orang tua. Dan kalau saya mati, tangga bongsu rumah saya jangan pijak. Saya tak benarkan. Tengiang-ngiang kan. Wah, 15 tahun dulu. Wow. Dah menggigil dia sekarang. Dah menggigil. Dia kata tak, jangan. Tangga rumah dia jangan pijak. Tapi dalam hati kata, tidak. Aku nak selamatkan diri aku dan kau boleh nak selamatkan dia juga. Nak sambung rahim. Kita pun pergilah. Pergi kan. Dah dekat rumah dia. Bismillah macam-macam lah. Baca ayat kursi macam-macam tuan-tuan. Sampai tengok ada lampu, ada kipas berjalan. Kereta pun ada. Mesti dah di rumah lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si adik dengar, macam suara abang aku. Dia ingat dia suara abang. Dia nak pasti tuan-tuan, dia pun buka tingkap. Dia tengok muka kita, tung, dia tutup balik. Berdentam. Kita pun berdentam tuan-tuan. Allahu Akbar. Dari segi hukum, kata ulama, kita dah selamat. Kita dah selamat, kita nak sambung rahim. Yang dia pulang pada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, bukan senang nak sambung rahim. Syaitan yang berat tuan-tuan. Tapi barang siapa nak selamat, tolonglah. Jangan kanser dah sampai tahap 4, tak boleh nak ubat lagi lah. Ini syaitan sangat kuat tuan-tuan. Kalau kanser biasa tuan-tuan, paling tinggi mati habis lah. Tapi kalau kanser agama tuan-tuan, mati bawa penyakit putus rahim, na'udzubillah. Tak ada syurga lah. Allah tak rahmatkan orang yang putuskan rahim. Boleh tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah selamatkan lah insyaAllah. Satu lagi tuan-tuan, ini ringkas lah. Ada 5 minit lagi. Ini tuan-tuan, jangan anggap binatang ni kita boleh sukati tuan-tuan. Binatang tu Allah yang jadikan. Sebab itu tuan-tuan, Islam membenarkan kita pelihara binatang untuk ambil faedah. Pelihara ayam untuk telurnya, untuk dagingnya, pelihara kambing itulah. Tuan-tuan. Pelihara kucing pun bagus lah tuan-tuan. Untuk kita duduk di rumah kita tuan-tuan. Tetapi jangan buat zalim kepada binatang. Ada setengah orang tak tahu habit tuan-tuan, habit. Semut lalu atas meja dia tak ada apa, seekor semut. Dia boleh lenyek semut tu. Dia bunuh semut. Ini apa hal tuan-tuan? Ingat boleh selesai di dunia. Akhirat semut akan mengadu pada Allah. Kenapa saya dibunuh ya Allah? Tak ada dosa saya. Saya tak cubit dia. Berhati tuan-tuan, berhati. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan. Yang binatang pun jangan buat. Ada hadis Rasulullah beritahu. Sebab perhatian yang di akhirat tuan-tuan bukan manusia dan jin saja. Dalam hadis mengatakan semua yang bernyawa di muka bumi ini di akhirat dikumpulkan. Walaupun di laut, ikan-ikan, burung, semua yang bernyawa. Kerana Tuhan nak adilkan seadil-adil. Tidak ada orang yang seandainya. Ada pengadilan di sisi Allah Ta'ala. Dan satu hadis kata Nabi SAW di dunia lah. Ada kambing bertanduk, kurang-kurang, mentang-mentang dia bertanduk, seolah ada kuasa lah. Dia tanduk kambing yang tak bertanduk, kata Rasulullah. Seburai perut, matilah kambing yang tak bertanduk. Ingat-ingat selesai ini, tidak selesai tuan-tuan. Di akhirat, semua dibangkitkan. Dan kambing yang dibunuh tadi, yang tak bertanduk, diadilkan di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, mentang-mentang saya tak tanduk. Dia tanduk, saya mati tubuh. Maka atas keadilan Allah Ta'ala, sebagaimana yang dibuat, begitu juga dia akan dibuat. Kambing yang tak bertanduk, dia pula bertanduk. Dia menanduk kambing yang menanduk di kemarin, terburai perut, mati. Tapi tuan-tuan, binatang-binatang tak syurga, tak neraka, dan habis dia bercara di padang mahsyar, kuntu turaba, semua Allah jadikan tanah. Yang ada balasan manusia dengan jin saja, sama ada syurga atau neraka. Ramai orang nak di tanah akan naik akhirat. Ramai orang nak jadi binatang supaya jadi tanah, tak boleh jadi tanah. Kita asal daripada tanah, tapi insya-Allah Allah boleh masukkan dalam syurga insya-Allah.
Jadi mudah-mudahan ada selamat lah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Tapi cakap sikit adalah siapa pelihara burung dalam sangkar pun baik bahasa kita. Burung dalam sangkar ni. Apa hak tuan-tuan kita nak tangkap dia masukkan dalam sangkar? Apa hak kita? Ya. Dia Allah jadikan lahir bebas-bebasnya. Suka ria tuan-tuan, ada anak, ada isteri. Keluar pagi kosong perut, petang dah kenyang, merayau tuan-tuan, seronok. Tiba-tiba tertangkap, masukkan dalam, ya, tangkap, gantung keliling rumah kita pula. Apa hak kita? Tapi minta maaf lah, minta maaf. Siapa-siapa yang ada pelihara burung tu, boleh pelihara burung kata ulama. Tidak apa tu, zalim. Sangkar besar, boleh dia berterbangan dan berpasangan. Yang Cina lah. Tapi itu pun kena soal di akhirat. Apa sebab kamu buat demikian? Kalau nak ambilkan daging, tak apalah. Kalau pelihara ayam untuk ambil daging, tak apa. Ini saja-saja tuan-tuan. Kita dengar orang pelihara burung ni tuan-tuan, Masya Allah, bangun pagi tuan-tuan, dia dah agar burung dia. Burung pula dah pandai mengagar. Burung aku dah pandai mengagar, dia kata. Kata ulama, bukan burung tu mengagar, burung tu kutuk engkau. Burung satu, ya Allah, celakakan orang ni dan keluarganya celaka. Terseksa saya 8 tahun, saya tak jumpa isteri saya. Seksakan dia, ya Allah. Jadi orang pelihara burung, tuan-tuan tengok tuan-tuan, hidup ni tak sempurna tuan-tuan. Sebab setiap pagi dimaki, dikutuk oleh insan, binatang, makhluk Allah yang tak ada dosa tuan-tuan. Katanya pula, wah, jaga burung tuan-tuan. 1 minggu paling kurang 3 kali mandikan burung. Mandikan pula dengan air beras dengan sirih tuan-tuan. Wah, baguslah, pandai burung mengagar. Kadang-kadang burung dia sendiri pun dia tak mandikan. Burung lain dia mandi, burung dia tak mandi. Ini bukan seloroh tuan-tuan, ni cakap betul tuan-tuan. Apa maksud saya tuan-tuan? Dia pun istinja pun tak betul. Istinja tak betul, tapi burung tu dia mandikan betul. Itu maksud saya tuan-tuan ya. Walaupun ada seloroh sikit, minta maaf lah ya. Tapi lah tuan-tuan, marilah kita kembali pada Allah Ta'ala. Kita lahir dulu tuan-tuan, kata Rasulullah, anak manusia lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Mari balik bersih tuan-tuan. Dosa dengan Allah tak ada, dan dosa dengan makhluk pun tak ada. Marilah tuan-tuan, kita balik dalam keadaan bersih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Cukup setakat ini, kita doakan sama. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, di sini pun tahu sebenarnya. InsyaAllah tuan-tuan di sini, alhamdulillah, siapa-siapa yang ingin ambil saham akhirat tuan-tuan ya. Ini insyaAllah ya. Siapa yang dapat tak apalah ya. Ini pembinaan madrasah apa tu, tahfiz yang saya punya di Alur Gajah tolong bagikan yang siapa yang dapat tak apa tuan-tuan insyaAllah satu. Boleh terus masukkan dalam akaun kalau insyaAllah ya. Kita tutup dengan doa husnul khatimah. Bagaimana yang kita biasa selalu baca insyaAllah. Dan ada masa kita baca doa husnul khatimah yang penuh. Di sini ada doa husnul khatimah yang penuh. Kita baca doa husnul khatimah yang penuh insyaAllah ya. Jangan lupa tuan-tuan, doa husnul khatimah nak dibaca setiap hari. Itulah harapan kita sebelum balik jumpa Allah Ta'ala. Kita dalam keadaan dipanggil dalam keadaan yang sebaik-baik penutup umur, iaitu mati dalam iman. Mati yang sudah sebelum mati Allah ampunkan dosa kita insyaAllah. Dan kita dah meninggal dunia juga, Allah maafkan, Allah ampunkan dosa kita insyaAllah. Saya nak baca husnul khatimah ini secara penuh insyaAllah ya. Tak lama 5 minit je lah ya. Husnul khatimah iaitu doa disusun oleh para habaib kita. Iaitu doa ini ada tawassul dengan 10 nama orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Siapakah 10 nama yang kita bertawassul atas ini? Yang pertama ialah Rasulullah Al-Mustafa itu Rasulullah. Kemudian Al-Mutalla Sayyidina Ali wa ibnahuma Hasan dan Husain, anaknya Hasan dan Husain. Kemudian Fatimah, 5. Kemudian Khadijah isteri Rasulullah. Kemudian Aisyah isteri Rasulullah, semua yang mulia tu kan. Nama yang mulia Aisyah. Kemudian tuan-tuan Asia, seorang perempuan yang beriman walaupun suaminya Firaun, tapi perempuan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-9 tuan-tuan ialah anak Imran ibu kepada Isa daripada Siti Maryam.
Dan yang ke-10, ketua seluruh para malaikat yang mulia iaitu Jibril alaihissalam. Atas dua nama ni lah kita minta kepada Allah Ta'ala kita dimatikan dalam husnul khatimah. Ini ulama-ulama mengatakan boleh kita berdoa bertawassul dengan nama-nama orang-orang yang Allah muliakan, insya-Allah. Apa dia? Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah بحسن الخاتمة لي عشرة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة وببنت عمران أمه سلام تزلي راحمة وبآسيا من أصبحت من كل هول سالمة وبحق جبريل الأمين على الصحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحشر يوم الطامة وكذاك في الدنيا إذا جاءت القطوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة وعليهم يا ربنا منك الصلاة الدائمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.
wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.